daripada atas. Oh ni. نبدأ درسنا بسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal. Dapat sama-sama kita selesai mendirikan solat fardu subuh jamaatan secara berjamaah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga Allah Taala menerima segala ibadah yang kita dirikan sebentar tadi. Okey, baik. Jadi kita kembali sambung kita punya perkongsian setiap pagi Ahad dengan saya mulakan dengan bacaan solat dulu. Lepas habis bacaan solat baru kita akan sambung tafsir surah Al-Mulk yang kita dah lama break masa PKP dulu. Ini cuma ambil mood untuk ulang gaji ya. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan ada nota yang saya dah hantar PDF dalam grup, so boleh buka. Kalau yang tak ada nota pun tak apa, boleh tengok TV dekat depan. Dan terima kasih juga pada saudara Arif kita. Beliau bertungkus lumus untuk memudahkan para jemaah, khususnya dalam kelas saya lah. Dia ada simpan dalam nota, dalam description Arif. Dalam description tu, kalau macam tuan-tuan tak dapat nota ke, tengok di WhatsApp tu, dalam tu ada nota lah. Ataupun kalau tak tahu buka, tanya dia. Kita nak kelebek kan, tekan link keluar lain kan. Okey, tanya Arik. Arik dia ni budak-budak muda. Okey. InsyaAllah pagi ni kita akan sambung kepada bacaan yang kedua, iaitu walhamdulillahi katsira. Tapi sebelum kita sambung walhamdulillahi katsira, saya nak jawab satu soalan yang dikemukakan oleh Haji Yaakob minggu sudah. Beliau ada tanya, tapi kita jawab pun nak cepat. Masing-masing dah habis. Nasi lemak pun duk bau kuat minggu sudah tu. So nak cepat jawab tu, saya tak apa jawab sangat lah. Saya kata kat Haji Yaakob ada ni? Ada. Okay, saya kata kat Haji Yaakob, atau tak apa, minggu depan kita presenting kita. Okey, Haji Yaakob tanya lagu ni. Kebetulan pula minggu sudah kita bincang berkenaan dengan dah halang ada nota sah. Kita bincang berkenaan dengan Allahu Akbaru Kabirah. Okay, tuan-tuan boleh tengok sana, saya hilangkan dia punya ni. Tuan-tuan boleh tengok dia punya nota di hadapan. Yang ni yang kita bincang minggu sudah lah. Haji tanya berkenaan dengan bacaan Allahu Akbaru Kabirah. Dia zaman mutaakhir ni ustaz-ustaz baru banyak. Jadi tuan-tuan pun ada dengar viral video tu, dan saya pun ada dengar juga. Kita selama kita duk baca daripada zaman tadika kita dulu sampai lah duk angkat takbir ni, Allahu Akbar Kabira ke Allahu Akbaru Kabira? Tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan, saya duduk depan ni pun kita duk biasa baca Allahu Akbar, mati. Lepas tu baru Kabira. Mai zaman mutaakhir ni, dia kata hak mana baca Allahu Akbar Kabira tu salah, tu sandak palung. Ush, tahu tu sandak. Kau tu sandak palung tu. Ui, apa aku baca tak kena.
Okey, dia lagu ni. Saya ambil daripada perbincangan oleh Ustaz Junaidi. Nanti kalau siapa-siapa yang ada dalam grup WhatsApp tu, saya akan bagi video yang beliau sendiri sampaikan. Ni saya tengok perbincangan beliau. Nanti kalau siapa-siapa yang ada dalam grup tu, saya akan bagi video. Boleh ulang tayang tengok lagi sekali lah. Okey, dia kata para ulama, untuk lafaz takbir ni dekat ra tu afdalnya, kalau Arab dia kata at-takbiru jazmun. At-takbiru jazmun, maksudnya kita ungkapkan Allahu Akbar tu, jazam ni, jazmun ni maksud dia putih. Kita putih tang tu. Tu satu makna lah, putih. Tapi yang duk mengaji grammar Arab ni, dalam ilmu nahwi was sarfi ni, jazam ni maksud dia sukun. Seafdalnya kita sukun dekat ra. Jadi dua-dua boleh baca. Siapa dia nak baca Allahu Akbaru kabira pun boleh. Siapa dia nak baca Allahu Akbar kabira pun boleh. Afdalnya. Jadi kata para ulama, at-takbir jazmun. Kita waqaf di ra ataupun mati. Jazam ni sukun lah. Dalam ilmu nahwu dia kata sukun. Okey, kenapa kita sukun dekat ra yang seafdalnya? Sebab kita nak rasa, kita nak angkat perkataan bar tu Allah Maha Besar. Kita nak bagi rasa satu semangat, satu kegerunan dalam diri. Allahu Akbar kabira. Jadi kalau ada yang kata salah tu, saya rasa majoriti kita dalam ni sekali dengan tu imam kita saat ni macam salah apa? Tak salah. Salah apa? Dia ada kaedah kat situ. Sebab itu kalau macam tuan-tuan tengok yang kata at-takbiru jazmun ni, bukan dekat doa iftitah saja. Antaranya dalam azan, skrip azan tuan-tuan. Dia kalau tengok skrip azan, kita ada dua Allahu Akbar kan, yang di hujung tu baru kita jazam, baru kita sukun. Yang tengah-tengah tu kita wasal. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita waqaf di hujung. Meskipun kita waqaf di hujung, afdalnya boleh juga kita waqaf di tengah-tengah. Ada orang azan lagu ni kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, acca, tahu acca? Okey, jalan. At-takbir jazmun. Jadi kalau siapa-siapa, kalau saya tengok surau ni azan, dia tak ada waqaf tang tu, dia terus ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ini macam kursus azan lagi. Tadi Ustaz Izzah duduk perhatian. Lagi tak boleh cari makan. Jadi kalau nak waqaf boleh antara tu afdal jazmun. Tasuduk kelilah. Satu lagi kalau takbir raya. Sama juga takbir raya pun. Mula-mula tu kita wasal elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul? Itu memang waqaf dah hujung. Pasal ra tu duduk di hujung. Ini yang jadi isu dia, ra duduk di tengah. Tu yang Pak Long dengan Mak Long tengok. Dia kata cuba Mak Long tengok. Ra ni bari apa tengah-tengah? Ra bari dhammah, bari depan. Habis tu Mak Long baca apa? Dia akan kata Allahu Akbar ke? Buat guna. Kalau tuan-tuan nak takbir raya, katalah ni kita nak puasa ni tak apa hari. Kalau kita nak waqaf dekat ra, waqaf lah. Ada orang takbir raya lagu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waqaf lah. Jangan duduk keli. Yang kata apa dia ni bid'ah apa? Dia tu. Kalau tuan-tuan perasan, cuba balik rumah lagi, tuan-tuan takbir raya seorang-seorang. Yang skrip last sekali tu, tuan-tuan waqaf ke tuan-tuan wasal? Hak last kali tu. Habis orang tu takbir raya kan? Hak last kali tu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Tak boleh panjang, dia orang ingat kata raya. Hak lah tu kita waqaf ataupun kita jazam. Dia kaedah dia jazmun ni mati. So tuan-tuan yang mana duk baca Allahu Akbar kabira tu, tak payah rasa was-was lah. Tuan-tuan teruslah bacaan tu. Sekali kita duk pi repair sana repair sini, tak baca terus, dia merajuk. Aku tak mau baca karut empuk ni lah. Kali aku pening ni lah. Hak mana nak baca Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, tafaddal, silakan. Cuma janganlah kata salah. Habis tu kalau kata salah, orang tua-tua dulu ambil ilmu, takkan orang tua-tua dulu tak tahu ilmu nahu. Tok Wan dulu kan, Tok Nek dulu ambil ilmu di Mekah. Takkanlah mereka tak reti baris. Orang tua-tua dulu ajak kita lagu tu lah, Allahu Akbar kabira, lagu tu. Takkan orang tua-tua dulu, tok-tok guru pondok dulu tak tahu Sebab itu jangan berkelahi. Boleh baca yajuz qiraatan, boleh baca dua bacaan. Nah, jadi saya kira macam menjawablah persoalan Haji Yaakob yang minggu sudah Boleh Haji Yaakob Okey, jadi kalau tuan-tuan nak video tu, saya boleh bagilah. Dia Ustaz Junaidi dia jelaskan lagi panjang. So boleh tengok lagi puas hatilah. Ni yang baik saya bagi yang seadanya, supaya tuan-tuan tak ada rasa was-was dah nak baca doa iftitah ke, ataupun tu hak zikir lepas mayang. Hak 33 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Siapa nak baca? Allahu Akbar. Tuan-tuan baca mana satu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Nasi waqafnya. Boleh belakang. Dalam zikir, dalam azan, dalam takbir raya, hak jenis takbir lah. Dalam doa iftitah. Dipersilakan. Baik. Saya kira intro tersebut harapnya dapat memberikan kelegaan lah kepada para jemaah muslimin dan juga muslimat wara al-jidar, di balik pintu kaca. Okey, baik. Jadi kita nak terus pada perbincangan kita hari ini, walhamdulillahi katsira. Kita nak ambil mood yang kedua. Kalau tengok makna pun saya dah siap bagi dah dekat tuan-tuan. Walhamdulillahi katsira. Kalau tanya makna dekat tuan-tuan pun tuan-tuan tahu yang ni. Saya cuma bagi yang kali kedua saja. Segala pujian tu wow tu dan dan segala pujian lillah adalah milik Allah. Tu makna standard lah. Kathira ni saya buat dalam bracket, dengan sebanyak-banyak pujian, dengan sebanyak-banyak pujian. Seperti minggu sudah, perkataan kabira dia menjadi satu unit ataupun frasa penegas. Begitu juga dengan kathira, dia mai kali ini dengan unit yang sama, fungsi yang sama, iaitu sebagai frasa penegas. Nampak tu saya buat tu, kathira kat bawah tu, ia bertindak sebagai frasa penegasan. Maksudnya nak abang kata segala pujian adalah milik Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Tu dia ada lafaz taukid ataupun penegasan. Tu di situ. So bila tuan-tuan tahu makna ni, bila tuan-tuan baca, dan kita semualah, bukan tuan-tuan je kan, kita semua baca ni, kita boleh ambil feel ataupun menghayati lah. Okey, baik. Itu secara tak langsung dia akan pi pada perkataan kathira. Lagu itulah ia bertindak sebagai ejen ataupun frasa penegas. Okey, baik. Okey. Seterusnya, kalau macam kita tengok untuk pagi ni kita nak
cuba pecahkan perkataan, khususnya pada perkataan lillah. Pada perkataan lillah, dia kalau sekali tengok, bukan kata sekali, 2 kali, 10 kali tengok pun kita nampak perkataan tu macam seketui, satu set. Cuma dalam tu saya minta ampun maaf lah tuan-tuan, saya tak dapat nak bariskan dekat lam di bawah tu kat depan tu. Apa ni ustaz? Tu baca Allah ke baca lagu mana? Awak tak boleh baris. Ya, kau main nak tayang kat TV, baris tak boleh. Bukan tak mau boh. Bila boh dia lari. Dia lari tuan-tuan tahu tak? Bila seboh pun lagi teruk tuan nak baca tak boleh. Tak apalah, benda ni dia ada kekurangan dia kan. Jadi saya tak boh lah. Bukan saya malas boh. Okey, tapi tuan-tuan tahu baca lillah. Okey, baik, tak apa. Walaupun begitu, kalau sekali tengok perkataan lillah, kita akan tengok macam seketui. Ini Allah ke? Nak baca Allah ke? Nak baca lillah? Apa ni? Okey, jangan takut. Untuk perkataan lillah, kita boleh pecah lagu ni. Tu saya pecah dah. Nampak? Pertama kita pecah li satu. Tu saya cover balik lah perkataan dasar ni. Pecahnya li satu, Allah satu. Gitu. Kan tadi kan kita tengok terjemahan dasar ni. Mana ada tadi? Adalah milik Allah. Milik tu duk tang mana? Milik tu duk tang li tu. Duduk. Nampak kena? Okey, Ada dekat li tu milik Allah lah. Li Allah. Bila cantum dua tu, dia jadi lillah. Orang tak baca li Allah dah. Orang baca lillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Okey, itu lillah. Saya ada li Allah. Begitu. Okey, boleh nah? Okey, baik. Untuk hari ni kita nak try kongsi dengan tuan-tuan satu pelajaran yang juga tuan-tuan tak boleh lari daripada perbincangan grammar Arab ataupun nahu. Tadi saya ada notakan daripada sudut makna li, lepas tu Allah, milik Allah. Okey, sekarang kita masuk grammar sikit. Saya masuk grammar pun tak ada lah yang heavy sangat. Yang ringan-ringan sikit lah, yang sesuai dengan orang awam. Okey, baik. Li, kalau macam tuan-tuan tengok tak mana pun, pilah belajar Arab di mana pun, dia akan kata dekat tuan-tuan itu adalah haraf jar. Haraf jar. Saja saya tulis Rumi, senang tuan-tuan nak tengok. Haraf jar. Tak apalah, kita cerita lah haraf jar tu apa pula. Takkan tak cerita. Tunggu Ustaz. Okey, jadi li tu adalah haraf jar. Yang tuan-tuan tengok bawah Allah tu bukan makna dia tau. Kita makna pula, bukan makna. Hak ni kita nak analisis perkataan, analisis. Jadi bila ada haraf jar, dia ada satu lagi dia punya pair dia, pasangan dia, isim majrur tu nama dia. Nama boleh macam tak apalah, dia berasa seram sejuk kan. Apa dia belajar begini ni? Haraf jar isim majrur. Okey, tak apalah. Kita cerita lah lagi. Tajuk ni syok. Tuan-tuan mesti akan tengok. Okey, di TV tuan-tuan ni boleh tengok dekat Allah tu di hujung tu saya ada buat warna merah. Agak-agak nampak lah no. Nampak kan? Dia bila masuk dalam TV tu dia jadi pudar sikit. Benar tu. Nampak tu. Nampak tu merah tu. Saya bulatkan merah tu. Ada apa saya? Tuan-tuan jangan balik. Ada apa saya? Tunggu lagi. Bila dia masuk dalam TV dia pudar. Okey, saya kecilkan sikit. Okey, fit. Okey, macam tu. Tak apalah. Tuan-tuan tengok lu. Okey, haraf jar. Pecah dia lagu tu. Aku dia ingat kata perkataan tu seketui. Pecah. Bila pecah jadi li Allah. Bila baca jangan baca li Allah. Baca lillah lah. Okey, tak apa. Lagu ni. Jom kita pergi. Kita go through. Ni. Pasal apa nama dia haraf jar? Tu. Kenapakah dinamakan sebagai haraf jar? Okey, satu yang kita nak tahu. Okey, saya naik lagi. Okey, tengok. Tuan-tuan nak baca nota ni, tuan-tuan tengok arrow tu duduk tak mana. Jangan pilih warna bila baca nah.
Lagi dia ambil warna, aku suka warna merah, kereta aku warna merah, dia baca warna merah dulu. Jangan baca warna merah dulu, tengok arrow tepi mana. Okey, dia kata tengok arrow, cerit bawah tu. Okey, kerana fungsi dia. Itu penting. Pasal apa nama dia harf jar? Kerana fungsi dia. Kerana fungsi dia apa dia? Pap membaris bawahkan perkataan selepasnya. Simple. Tuan-tuan tak perlu nak kena ada fikir banyak sangat. Kenapa nama dia harf jar? Kerana fungsi dia adalah ditugaskan untuk membaris bawahkan perkataan selepasnya. Cuma di sini saya kena tambah sikit. Baris bawah ni duduk tang mana? Duduk di awal perkataan kah? Duduk di tengah perkataan kah? Duduk di hujung perkataan kah? Tu soalan dia. Jadi perbincangan dalam ilmu grammar ni ataupun ilmu nahwi ni, dia bincang tentang baris hujung saja. Baris awal dia tak bincang, dia tak ambil pot. Baris tengah-tengah pun dia tak bincang. Dia bincang baris di mana? Hujung. Sabit tu saya merahkan haraf yang last sekali. Tak sat ni. Kalau tuan-tuan mengaji grammar Arab, jangan takut. Dia tak suruh tuan-tuan bincang baris sampai ke semua tu. Tak hujung sekali. Kalau Allah, dia tengok Allahu ke, Allah ke, Allahi. Dia bincang baris hujung lah. Jadi di sini kalau macam tuan-tuan boleh tambah sikit note sendirilah. Membaris bawahkan di hujung perkataan selepasnya. Membaris bawahkan hujung perkataan selepasnya. Saya pun mungkin terlepas pandang dalam hal ni. Tapi saya cover balik contoh. Nampak? Okey. Tadi contoh tadi dia bagi li. Hak ni dia bagi an pula dah. An ni mai kod mana? Tak apa. Tu saya kata jangan balik lagi. Ada cerita dia. Hak ni an ni mai mana pula? Tadi tulis li. Dia ni pun satu dah. Nah, sabar. Sekejap kita beritahu. Okey, salah satu haraf jar dia, haraf jar ni bukan li saja. Antaranya adalah an. Tu hak tu mengaji hadis tu. An Abi Hurairah, an Aisyah, Ali bin Umar. Kadang-kadang kita baca an, kadang-kadang kita baca ani. Dua-dua sama saja. Kadang-kadang kita baca an. Kadang-kadang kita baca ani, itu baris mendatang. Kalau Arab kata al-harakatul 'aridah, baris mendatang tu. Tak apalah. Baris mendatang ni tentu duk jumpa sedia dalam doa iftitah pun ada. Anda baca wa ana minal muslimin ke wa ana min muslimin. Anda baca minal. Mana ada baca min. Dia lah tu baris mendatang. Asal dia min, sukun. Okey, tak apalah tu. Okey, tengok anil anfal. Ni dalam surah Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Itu kalau kita waqaf. Tapi geng-geng bahasa ni dia tengok baris ujung. Kalau tuan-tuan mengaji grammar Arab ni, saya lama mengaji, bila orang baca waqaf tu dia jadi tak puas, macam kopi susu kurang. Kadang-kadang bila dia baca waqaf sangat kan, hak ni waqaf, hak ni kita jadi macam tak boleh duduk. Kita nak tahu baris hujung apa dia. Apa tahu tu dia jadi obses tahu tu pula dah. Macam ni kan. Saya kata mengenai harta rampasan perang. Itu makna an tu. Okey, tengok. Okey, anil anfali. Tuan-tuan perhati tengok. Dekat huruf apa yang saya highlight kan? Dekat lam. Di ujung sekali. Lam tu baris apa? Bawah. Dah. Itulah fungsi harf jar. Dia nak membaris bawahkan perkataan selepasnya. Tapi baris bawah tu di mana? Jom beli. Tak percaya, try tuan-tuan tengok lagi lah. Contoh saya akan bagi banyak. Ini salah satu contoh lah. Anil anfali. Tapi bila kita baca Quran, kita tak baca anil anfali, kita waqaf. Yas'alunaka anil anfal. Okay, kita waqaf lah tu. Tak apalah tu. Tapi nak abang kata, pasal apa baris dia bawah? Pasal ada haraf jar nama dia. Pasal apa nama dia haraf jar? Kerana fungsi dia tu. Fungsi dia tu. Sebab itu nama-nama haraf ni ataupun kata fungsi lah kita kata no, semuanya disebabkan fungsi. Ni baris bawah lah. Okey, tak apa. Saya doakan
tuan-tuan dengan huruf jar ni dah boleh mula dah fall in love. Seronok tuan belajar huruf jar ni. Okey, tak apa, saya jalan ada banyak lagi cerita di bawah ni. Okey Ustaz. Okey, saya kena jelaskan di sini. Tadi dia bagi li, hak ni mayan pula, main kok mana, ada berapa banyak langsung huruf jar ni. Okey, jom kita pergi kenal huruf jar tumpang hari Minggu ni. Jom kita pergi jalan Ustaz. Okey, saya mulakan dengan min. Mula-mula sekali min. Okey, tapi saya ada buat slash tu. Kita boleh baca apa? Mina. Kadang-kadang macam min, kadang-kadang macam mina. Okey, tengok pada keadaan ayat lah. Saya bagi makna satu je lah, daripada. Dia boleh dari, daripada. Tengok pada keadaan ayat lah. Okey, yang bawah tu contoh saya bagi. Saya bagi dia punya dia punya agent haraf jar tu, dan bawah tu saya bagi contoh. Tuan boleh tengok. Minal jinnati wan nasi, daripada kalangan jin dan manusia. Itu makna dia. Okey, perhati, saya buat ni warna-warni ni bukan suka-suka no. Dia ada point tu. Tengok mina. Okey, mungkin tuan-tuan nak tanya, awak tak baca min? Awak baca mina? Okey, kalau tuan-tuan pilih bacaan min, tuan-tuan nak baca lagu mana dengan perkataan jinnah tu? Lam tu mati tak? Mati. Iltiqa'u sakinain, bertembungnya dua baris, mati. Tuan-tuan nak baca lagu mana? Min jinnati, nak baca lagu tu pakai nak telan. Min jinnati, nak baca lagu mana? Tak boleh baca. Sebab itu ada satu lagi harakah, tapi dia baris atas, mina dia baca. Pasal apa baca mina? Nak bagi boleh sambung dengan perkataan jinnah lepas tu. Kalau dua-dua pakat mati, siapa nak hidup? Siapa nak baca baris atas? Tak boleh baca perkataan tu. Nampak? Dia Arab cerdik tau ni. Okey, baik. Perhati dekat perkataan jinnah tu. Perhati saya besar ni. Dia pecah tak? Tak pecah kan? Oh, TV mahal no. Pecah. Okey, baik tu. Okey, jadi boleh tengok. Kan kita buat saat ni min tu huruf jar. Apa fungsi huruf jar? Membaris bawahkan perkataan selepas dia. Tengok jinnah. Jangan tengok di jimu. Tengok hak saya merah di ujung. Jinnati. Tengok pada bawah. Ta marbutah tu baris di bawah. Tu cara dia tu. Minal jinnati. Tu min tu huruf jar. Cara dia tu nah. Okey. Yang kedua, kita biasa jumpa juga ila, pun huruf jar juga. Dia boleh makna ke ataupun kepada. Ke ataupun kepada. Dan yang seumpama dengan yang lagi lah. Ini bukan ayat Quran. Ini kalau kita buat tahlil, selalu kita kata ni. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Al-Fatihah. Macam itu baca ila hadratan Nabi ke ila hadratun Nabi ke ila hadratin Nabi? Ila hadrati. Hadrat, ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu makna dia. Makna dia ke. Saya rasa ke tu macam jarak sikit cikgu no. Jarak ke dekat? Kalau ni saya bahasa Melayu je kebetul kan ni. Okey. Betul ke hadrat tu rapat ke jarak? Ke tuan-tuan pun tak tahu? Tak apalah, kita baca lah ke hadrat Nabi ya. Okey, nak kata ke mana ada ke? Okey, kita baca hadrati di bawah. Saya ada fokus huruf paling akhir sekali. Barulah tuan-tuan letak pada bawah. Nah, itu. Jangan baca ila hadratun. Ila hadratun. Terkejut mayat. Ila hadrata. Ada ila hadrata. Ish hadrata. Ila hadrati. Tamam kita ma'aya. Ila hadrati. Si bawah. Ada cara tu. Sekena bawah. Okey. Seterusnya an. Dapat apa? 3. Itu kita jangan balik. Dapat 3 dah. Itu pun Nabi saya tahu tuan-tuan tak larat tu. Tengok jam tu. Okey. An ataupun ani. Ini yang saya bahas ni. Okey. Mengenai. Saya bagi makna satu lah. Mengenai.
Dia ada makna lagi lah, tapi saya tak mau lah banyak sangat, lagi terlebih dosis dia tak syok lah. Lagi siapa akan syok sendiri? Cikgu lah syok sendiri, buat bagi dekat mana badan sudah lah. Kelas besar ni pituang ayat 2 betul melimpah lah, orang tak boleh minum. Dekat mana boleh dah lah, subuh pula tu. Bukannya maghrib, buat pasal. Okey, ani. Nak cakap tak apalah, tak menentu. Duduk belakang, tahan mata. Okey. Ini Al-Quran. Dia ada yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dia dah lagi belakang. Saya ambil sikit lah. Okey, jangan tengok yas'alunaka tu. Tengok ani. Ani pun sama. Pasal apa ustaz baca ani tu ni? Pasal tak bacaan? Kalau kita bacaan bertembung dengan iltiqa sakinah itu bertembung lah. Lam tu mati. Lam tu bari mati, nampak tu besar. Tu mati tu. Kalau kita bacaan yas'alunaka an khamri. Enggak macam tu. Tu baris mendatang, tu panggil baris mendatang. Dengan harakah yang paling sahlah, yang paling senang untuk tuan-tuan sebut dan melafazkan dia. Okey, so tuan-tuan, bukan ni. Ustaz. Ini dah teh ni, bukan dia ni. Dia tak ni. Tengok perkataan arak tu. Mereka bertanya kepadamu mengenai arak. Yas'alunaka tu, mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah mengenai arak. Dan juga maisir makna apa? Apa dia? Ni saya buat ni apa dia? Judi. Main kad. Okey, baik. Jadi tengok pada pada rok tu warna merah dan dia bagi bawah. Semua lagu tu. Itulah peranan ataupun fungsi haraf apa dasar ni? Jar. Selepas dia nama dia isim majrur lepas pada tu. Tak apa, nama saja. Kalau tuan-tuan tak ingat pun tak apa tu. Okey, terus tuan-tuan. Ala. Ni boleh? Ala pun haraf jar. Ni saya bagi yang popular punya haraf jar. Okey. Antaranya boleh dengan makna atas ataupun boleh juga dengan makna kepada. Dia tengok pada gramatis ayat lah. Tengok pada keadaan ayat. Sebagai contoh, yang ini dalam hadis, dalam kitab Riyadhus Salihin pun ada adab bila bacaan bila kita nak keluar daripada rumah. Macam kita kata zikir lah. Zikir jampi, bukan tak jampi lah. Zikir yang diajak oleh baginda Nabi sebelum nak keluar daripada rumah, takut kena macam-macam musibah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jalan. Kalau ni dengan Omicron lagi apa lagi ron belakang tu kan. Kan baca tu lah. Yang pertama pakai mask tu, bubuh sanitizer ni 2 botol, ni sebotol, ni 2 botol, 2 belengah tangan-tangan. Bolehlah sikit zikir kat atas. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Start motor tu. Jalan lah. Okey, jalan. Okey, tak apa. Jadi tak mana kita punya point? Tu ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berserah. Tang ni tak sesuai kita letak makna atas. Tak sesuai. Dengan nama Allah aku berserah atas Allah. Dia tak cantik. Dia tak gramatis tang tu. Dia aku berserah kepada Allah Azza wa Jalla. So perkataan ala haraf jar, satu tim dengan yang atas-atas tadi tu. Tengok apa yang berlaku pada perkataan Allah di hujungnya baris bawah. Simple, sangat-sangat simple. Yang ni tuan-tuan tak perlu nak hafal terang mana pun. Tengok je, saya buat nota dan warna kat situ. Alallahi. Nampak tu? Okey, bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Tapi kita waqaf, kebanyakan kita waqaf. Kita waqaf. Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Kita waqaf. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Gila gitulah. Okey, tak apa. Okey, terus sikit. Fi. Fi juga adalah haraf jar. Kita bagi dekat tuan-tuan pengenalan haraf jar yang lain pula. Fi. Dia boleh dengan makna dalam ataupun di dalam. Boleh dua mana. Okey, tengok pada keadaan dia. Nak pakai dalam ke di dalam ke, tengok keadaan dia. Okey, dia kata kat sini fi rasulillahi uswatun hasanah. Ni dalam Al-Quran. Fi rasulillah, fi rasuli li. Ni parti tau ni. Tu.
fi rasuli. Tu saya merah siap tu. Merah menyala ang-ang tu. Bari bawah. Tu cara tu. Payah ke? Tak payah tuan. Payah apa? Okey. Makna takkan tak bagi Ustaz tu bawah tu makna dia tu. Dalam diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Okey, tak apa. Itu contoh huruf jar. Okey. Ada lagi tak? Okey, ini penutup. Okey, ini penutup Okey, B. Ini main mana pula dah B. B. Kita kata ni B. Ini huruf jar. B baris bawah. Ni yang baris bawah ni memang dah original macam tu dah lah, huruf jar B. Macam tu lah dia beritahu. Makna dia boleh dengan makna demi satu, ataupun dengan makna dengan. Demi ataupun dengan. Kita dah baca tu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Itu surah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan baca bismillah ke bismullah ke bismallah? Bismi. Ba tu huruf jar. B tu B. Jangan baca bismullah. Bismullah tu kalau buat temu duga imam, tuan-tuan reject bismullah pula mai kok mana dia ni? Bismillah lah. Bismi. Tapi yang tu tak ada masalah. Kita tak perlu teruk nak apa betul sebab tuan-tuan dah biasa duk kata tu zaman berzaman, min zaman orang kata. Munzu zamanin tawilin. Sejak zaman berzaman dah yang tu. Tapi nak abang kata pasal apa baris bawah? Pasal ada huruf jar, nama dia huruf jar. Okey, inilah tuan-tuan. Saya ambil makna, saya tak ambil contoh bismillah, saya ambil makna demi. Yang ni selalunya kita akan guna bila kita nak qasam, bila kita nak bersumpah. Kita akan mula dengan wallahi, wabillahi, watallahi. Okey, kita buat. Ni saya ambil yang wabillahi lah. Nampak tu? Okey, cuma di sini ustaz buat nota apa macam ni. Okey, wow. Lepas tu saya buat ba. Ba tu saya pecahkan. Saya jarakkan ba tu. Lepas tu baru Allah. Dia pecahan dia lagu tu. So bila kita sambung, kita akan tengok dia punya tulisan dia lagu tu. Nah, yang arrow tu selepas disempurnakan, dia punya percantuman B dengan Allah tu jadi lagu nah. Saya nak bagi tuan-tuan nampak dia punya tulisan tu. Wabillah. Okey, baik sana. Okey, jap. Okey, so bila kita bersumpah sana. Tang. Okey. Bila kita bersumpah, kita akan kata wabillahi. Pasal apa kita baca billahi? Sebab bi tu huruf jar. Allah tu baris bawah. Tapi syaratnya baris bawah tu duduk di mana? Ujung sekali. Beringatlah tu. So makna dia apa? Demi Allah. Mana pernah kita dengar orang sumpah wallahu wabillahu watallahu? Mana ada? Itu tak ada. Mana ada? Tak laku lah tu. Dia mesti wallahi wabillahi watallahi. Okey, baik, tak apa. Itu untuk perkongsian tentang haraf jar untuk pagi Ahad yang mulia ini. Okey, so tuan-tuan, kita balik kepada sikit lah. Balik kepada walhamdulillahi katsira. Dia turun, nak turun bawah semualah. Tak mana tadi ni? Tak ni. Tu kita baca walhamdulillahi. Sebab lillahi, sebab li tu haraf pada saat ni haraf jar. Itu perkataan Allah tu kita baris bawah. Lillahi. Ni kita nak puasa. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cuma janganlah panjang tu sangat. Saya nak mention point tentu je. Lillahi ta'ala, lillahi. Tentu kena pecahkan perkataan tu. So, jadi di sini kita dapat lebih kurang, sayang kita bilang balik sebelum kita tutup kita punya perkongsian untuk pagi ni. Min satu. Ataupun mina. Yang kedua, ilah. Okey, ilah hadratin Nabi ke ilah apa lagi lah. Minaz zulumati ilan nur. Minaz zulumati ilan nur. Kita waqaf, tak perasan lah. Dia ilan nuri dari bawah. Okey. Yang seterusnya an, 4 lah. Ala 5.
fi dah 6 dah. Last kali B 7. Sikit lah. Jadi benda ni kita kena cerita juga, sebab tuan-tuan bila baca Quran, tuan-tuan tak boleh mengelak daripada jumpa harf jar ni. Boleh dikatakan setiap ayat Quran tu dia berulang lebih kurang 3 kali pengulangan. Ayat Quran ada 6,000. Tak apalah, ada 6232, 6636, tak apalah, genap 6,000. 6,000 kali 3 tak 18,000. Kalau tak kenal harf jar ni, jadi kita akan tercangak-cangak berapa kali? 18,000 kali. Jadi lah ni pun kita nak tadarus tak lama lagi. Alah, ambil lah sikit pengalaman baru, belajar Arab sikit. Okey, pengalaman baru, mengaji grammar sikit-sikit lah tentang bahasa Arab. Saya pun bagi dalam keadaan yang tak banyak sangat, yang senang untuk tuan-tuan absorb, serap benda ni. Kalau bagi tinggi-tinggi pun dia belum sesuai. Bagi yang takat seadanya lah, tuan-tuan boleh ikut, tak masalah, tak stres belajar. Ini tak maulah bermain riahat, nampak je nota stres. Tak syok lagi apa lagu tu kan. Okey. Atau nota je stres, atau stres je nota. Okey, baik. So tak apa, minggu depan kita akan sambung pada satu lagi skrip. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey. So tak apalah, kita naktafi bihadzal haddi, cukuplah sekadar ini perkongsian untuk pagi ini. Arju annal faidata qad ammat. Moga-moga mendapat faedah bersama untuk hari ini. Ila liqa fi usbu'il qadim. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.